Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nasta'dihi wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال رسولنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: شهر رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. وقال شهرنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: صوت الصائم تسبيح ونومه عبادة ودعاؤه مستجاب وعمله مضاعف. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو قول الله عز وجل: كل عبد ابن آدم له إلى الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. إنما ترك شهوته وطعمه وشربه بأجلي والصيام منه. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang menjawab bagi nazari Tuhan khususi Masjid Al-Fatih dan Muslim bagi Bilal dan Tuan Siap kita, khususnya tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang ini kita dipertemukan kembali di dalam tazkirah Ramadan yang pertama. Boleh kata kuliah juga dan boleh kata tazkirah juga. Kuliah pun boleh. Kerana apa? Kerana tazkirah itu biasanya tidak panjang, yang lebih kurang 5 ke 10 kali minit saja. Kalau setengah jam pun masih lagi dianggap sebagai kuliah. Kuliah Ramadan yang pertama kita. Kerana dalam bulan Ramadan ini kita akan bertemu 2 kali sebenarnya, iaitu pada malam ini dan pada 26 Ramadan malam 27. Itu cuma salah satu yang akhir. Kerana kita beruntung dan kita bertemu pada pertengahan Ramadan dan kita bertemu pada akhir Ramadan, insya-Allah taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimahullah, kita sekarang telah pun berada di sepertiga Ramadan yang kedua. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam cerita sebagai tentang bulan Ramadan al-Mubarak ini, iaitu syahrul Ramadan awaluhu rahmah. Bulan Ramadan ini awalnya ialah rahmat. Kenapa dikatakan rahmat? Kerana kita merasai betapa agung bulan Ramadan itu berbanding dengan bulan lain. Kita dapat melihat banyak tanda-tanda yang menunjukkan bahawa bulan Ramadan ini adalah sayyidul syuhur, penghulu segala bulan.
seperti mana hari Jumaat disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul Jum'ah sayyidul ayyam. Hari Jumaat itu adalah penghulu segala hari. Maka bulan Ramadan Al-Mubarak ini adalah penghulu segala bulan, sayyidul syuhur. Kerana apa? Ya, kerana tuan-tuan dan puan-puan muslimin bismillahirrahmanirrahim disebut di dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sallallahu alaihi wasallam. Puasa yang diwajibkan kepada kita yang disebut dalam ayat 183 surah Al-Baqarah yang dibaca pada awal-awal tadi dilaksanakan pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ialah bulan yang paling agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kerana di dalam bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Diturunkan Al-Quran, unzila fihi Al-Quran. Hudan linnas, Al-Quran ini sebagai petunjuk untuk manusia. Perlembagaan untuk manusia, tata cara untuk manusia, buku panduan untuk manusia. Petunjuk, bila petunjuk maknanya kalau kita ikut Al-Quran kita tidak akan sesat. Al-Quran mampu menyelesaikan seluruh isu, seluruh perkara, permasalahan yang ada di dalam kehidupan dunia. Tidak ada apa yang tidak boleh diselesaikan oleh Al-Quran. Al-Quran boleh menyelesaikannya. Dan itulah Allah Ta'ala katakan Al-Quran ini hudan linnas, petunjuk untuk manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan dalam Al-Quran banyak pernyataan-pernyataan, banyak kata-kata, nasihat-nasihat yang boleh dijadikan sebagai panduan. Kenapa kita berpuasa? La'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, wajib dituliskan kewajiban ke atas kamu berpuasa. Allah Ta'ala tidak menggunakan perkataan furiḍah ataupun ujibah. Allah Ta'ala tak menggunakan perkataan ini. Furiḍah diperlukan, ujibah diwajibkan. Malah Allah Ta'ala gunakan kutiba, menggambarkan kefarduan puasa ke atas kita umat Islam ini sudah ditulis di dalam Al-Quran dan tidak boleh sama sekali diubah. Walaupun seluruh ulama dunia bersepakat nak mengubah ketetapan ini, tapi ia tidak boleh sama sekali. Sudah ditulis kewajipan berpuasa ini di dalam Al-Quran sebagai satu kata putus, iaitu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena akur sa'ina wa ata'na. Kita kena akur. Seperti mana kewajipan menunaikan solat, aqimus solat, dirikanlah sembahyang. Ini adalah perintah dari Allah SWT. Tetapi puasa ini dituliskan kewajipan di dalam Al-Quran yang ini termaktub, tidak boleh lagi dipindah. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana dituliskan kewajipan berpuasa ke atas orang-orang sebelum kamu. Puasa, kewajipan puasa ini bukan benda baru buat. Bukan syariat Islam yang memulakan amalan berpuasa ini. Syariat dulu pun adalah. Agama-agama lain pun ada amalan puasa mereka. Ada agama berpuasa 24 jam. 24 jam. Berpuasa tak boleh makan, tak boleh minum. Yang boleh hanya makan sayur saja. Makanlah apa saja pun. Kacang berengi juga, telur juga, petolak, pelantur, kasyam juga. Itu kata Syawal. Syawal pelat tak disebut Melayu betul. Orang sebut terung, disebut turun. Orang Mastura nak betulkan. Bukan beras biras. Ini antar beras. Anak antar beras, bukan beras biras.
Berkali-kali pun tak betul-betul. Lidah kata ya. Kalau lidah kita ni telur Jawa, dia tak jadi telur Minangkabau ataupun telur Laut. Memang telur kita, memang kita cowok, tidak akan berubah, ini tidak akan berubah. Baik. Ada agama berpuasa 24 jam, tak boleh makan, tak boleh minum. Yang boleh hanya minum susu. Cuba bayangkan tuan-tuan perempuan, kalau kita berpuasa pada bulan Ramadan, tak boleh makan dulu selama sebulan, hanya minum susu saja. Agak tahan. Nanti tahan buat 3 hari, lepas 3 hari, masuk hari keempat, tak payahlah puasa. Puasa apa? Jadi zalim. Makan tak boleh pun, tak boleh 24 jam, tak boleh makan susu. Jemulah minum susu. Training dulu nak minum air mesyuarat, training dulu nak minum air kopi jamu, minum nak minum kopi jamu, training dulu. Ada susunya jemu. Air makan sayur, makan daging tak boleh, makan ikan tak boleh, makan sotong tak boleh, makan geram tak boleh. Mana jadi makan sayur? Jemu. Makan sayur yang lama jemu. Kalau sebulan makan sayur jemu. Maka puasa yang diwajibkan ke atas kita Islam adalah puasa yang bersesuaian dengan fitrah kita. Itulah rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita puasa hanya setakat 12, 13, 14 jam sahaja di Malaysia ini. Lepas tu bila masuk waktu malam, kata Allah SWT, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Bila masuk waktu malam, sekali lagi kita akan berbuka 7.30 nanti, 7.30 nanti. Makanlah, minumlah apa saja, asalkan tak memudaratkan. Jangan jadi macam 1-2 hari pergi bazar Ramadan. Saya rasa bukan minta otak. Dekat di sini tu ada bahan yang tak bersih di situ. Tak airnya pun